Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak murid saya harap anak-anak murid saya berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa dan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu lagi dalam kelas pembelajaran secara dalam talian bagi mata pelajaran tafsir Al-Quran dan Hadis. Baiklah, kita akan tengok tajuk pertama yang akan kita pelajari dalam tafsir Al-Quran dan Hadis. Baiklah anak-anak murid saya, pelajaran pertama yang akan kita belajar dalam mata pelajaran tafsir Al-Quran dan Hadis ini ialah keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Sakinah ni apa? Keluarga ni apa? Kita tengok dulu pengertian keluarga sakinah. Kita tengok pengertian keluarga sakinah. Sebuah keluarga yang bahagia, aman, keluarga yang sentiasa berkasih sayang, dan keluarga yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Jadi keluarga sakinah ni boleh kita gambarkan sebagai keluarga yang aman, yang seronok, yang bahagia, keluarga yang menjalani perintah-perintah Allah dan Rasulullah, yang mana keluarga ni melaksanakan solat berjemaah, yang mana keluarga ni menjalankan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Jadi keluarga sakinah ni keluarga yang bahagia. Sakinah itu sendiri bermaksud tenang. Tenang. Maksudnya keluarga ni tidaklah keluarga yang huru-hara. Keluarga yang mempunyai jalan hidup yang orang kata seronok. Bangun pagi, mak kejut solat subuh sama-sama, ayah kejut solat subuh sama-sama. Tengah hari siang sikit, tengok ayah pergi kerja, mak bekalkan makanan, kita pergi sekolah, menuntut ilmu. Keluarga sakinah, keluarga bahagia. Dan jadi bila keluarga sebut keluarga sakinah ni, keluarga bahagia ni, keluarga ni tidak mempunyai perasaan iri hati ataupun hasad dengki terhadap ahli keluarga yang lain. Tak ada istilah adik benci abang, tak ada istilah kakak benci adik, sebab adik dibanyakkan lebih kasih sayang oleh mak dan sebagainya. Tak ada. Keluarga sakinah ni keluarga yang bahagia. Saling bantu-membantu antara satu sama lain. Nampak mak kat dapur, tolong mak kat dapur. Nampak mak sibuk tirai baju, tolong mak. Nampak ayah sibuk basuh kereta, tolong ayah basuh kereta. Ini keluarga sakinah. Keluarga yang diminta supaya diminta kita wujudkan, supaya terbitnya rasa sayang dalam keluarga ni. Okey, kita akan tengok poin yang seterusnya. Baiklah, kita tengok dalil Al-Quran ataupun ayat Al-Quran yang menceritakan ataupun perintah Allah Subhanahu Taala supaya kita ni semua membentuk keluarga sakinah, membentuk keluarga yang bahagia. Ini dah dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Okey. Jadi itu surah Al-Rum ayat 21 yang mana Allah dah suruh, Allah dah tunjukkan
Macam mana kita ni nak membentuk keluarga sakinah. Jadi kita tengok artinya. Dan di antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, yakni suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan, yakni yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jadi dalam surah Ar-Rum ni, Allah dah menceritakan, Allah memberitahu kepada kita ni, lelaki ni telah diciptakan untuk lelaki ni pasangan dia, iaitu isteri dia. Daripada kita, maksudnya jenis kita ni, maksudnya yang kita sukalah. Suami isteri yang kita suka, isteri pula suami yang isteri suka. Jadi pasangan ni dan kita sendiri sebenarnya nak. Dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Jadi kita dengan isteri, kita dengan pasangan, ataupun kita dengan keluarga kita, dengan mak ayah, dengan anak dan sebagainya, kita kena hidup secara bermesra. Maksud bermesra ni, cakap baik-baik, menghormati antara satu sama lain. Nak pakai barang adik, minta izin. Nak pakai barang kakak, minta izin dengan kakak. Jadi dan sebagainya. Kalau nampak ibu ni macam penat, tolong urutkan. Nampak ayah ni macam ada kerja, tanya ayah apa yang boleh bantu. Ini semua sifat ataupun perbuatan-perbuatan yang boleh menimbulkan kemesraan dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Jadi benda-benda ni semua, perkara-perkara ni semua, perbuatan-perbuatan ni semua boleh menimbulkan kesedaran. Bila kita selalu tolong mak tahulah. Yang kita ni sayangkan mak. Yang kita ni ambil berat pasal mak. Bila kita nampak ayah banyak kerja, kita tolong ayah pun tahu. Jadi kalau kita nampak adik-beradik lain susah, nampak adik tengah belajar tak faham, tunjuk. Barulah adik tu rasa, abang dan kakak aku ni sayangkan aku. Tapi kalau kakak abang, janganlah pula minta tolong adik darjah 1, tunjukkan. Ini jawapannya apa, janganlah. Adik dari 1 tu pening pula nak nolongnya. Tapi kakak abang cuba bantu adik belajar. Nampak adik tak pandai membaca, jangan pula kita ketawakan. Tolong. Tunjuk supaya adik ni tak malu untuk belajar dengan abang dan kakak. Lagi-lagi time PKP ni. Belajar dari rumah ni perlu sokongan daripada keluarga. Perlu bantuan daripada ahli keluarga sendiri untuk membantu anak-anak ni lebih cepat faham dan lebih bersemangat. Okey. Jadi kita tengok poin yang seterusnya. Baiklah, anak-anak murid saya semua, kita tengok yang seterusnya ni, makna perkataan. Makna perkataan di sebelah kanan ni, perkataan daripada ayat Al-Quran tadi, dan di sebelah kiri ni, erti perkataan dalam ayat Al-Quran tadi. Jadi, tak perlulah saya ulang bacaan ni, tetapi apa yang saya sediakan ni sebagai rujukan latihan yang saya berikan kepada kamu. Dalam latihan tu saya minta kamu hafal 5, kemudian kamu tulis semula pada kertas yang telah saya lampirkan dalam fail latihan. Jadi kita cuma tengok sekali imbas. Begitu juga dengan muka surat seterusnya ini. Jadi dekat sini ada perkataan, dan kat sebelah kiri ni ada erti perkataan dalam surah Ar-Rum yang kita bacakan tadi. Okey. Baiklah anak-anak semua, saya rasa sampai di sini saja dulu pelajaran tafsir dan hadis kita, tafsir Al-Quran dan hadis kita bagi darjah 6. Jadi kita akan bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.